So kat sini ada 2 group kan? Ada 2 group. Okey. Okey doktor, untuk proses background, untuk provide raw material for producing ethanol dengan bioethanol ni kami dah settle, tak ada problem sebab berdasarkan review kami pada artikel, kami tengok dia boleh diproduce daripada fermentation dengan orang kata sugarcane. Okey. Okey, untuk Itu proses kumpulan Z. Kumpulan satu lagi siapa, Sabir? Saya doktor. Saya pun Sabir. tak ada masalah untuk yang raw material dengan producing ethanol, bioethanol. So both ambil bioethanol lah? Dia macam mana? Saya tengok dia ada artikel. persamaan ataupun perbezaan doktor untuk bioethanol dengan ethanol? Kami proses dia berbeza. Kalau ethanol dia chemical base, kalau bioethanol is biological base. Okey, faham doktor. Nak remark So kiranya bioethanol dia ada fermentation lah doktor? Yes. Kalau ethanol saja tak ada fermentation punya ni proses. Tak, dia tengok proses apa, raw material apa you pilih. So back to the questions tu, you kena tengok, you kena decide dulu purity you nak buat berapa persen. Setiap group tu berbeza lah, Sabir berapa persen, group Z berapa persen. Okey, baik. Okey doktor, untuk proses selection tu kami ada discover 3 orang kata jenis proses selection. Okey, betul tak yang ni? Sekejap nak cari. Okay, there are essentially 3 methods used to produce ethanol. Ni untuk ethanol lah, bioethanol kami tak jumpa lagi. Manufacture from ethene using steam, desiccating root, production from sugars and starches by fermentation using Itu bioethanol lah. Itu bioethanol lah kan? Kalau ada fermentation is bioethanol lah. Okay, bioethanol. Okay, untuk production from biomass waste using bacteria. So ini pun bioethanol kan? Yes. Yang pertama tu is chemical base. Okay, so untuk orang kata proses selection ni kami dah clear dah kan doktor, tak ada masalah lah kan? Sebab ada option kan? You dah ada 3 options. You untuk provide process selections ni, you kena tahu pro and con setiap proses tu. And then you kena buat scoring. Maksudnya compare yang mana lagi orang kata elok kan? Okay, for example, in terms of yield. Okay, for example, bila kita nak buat scoring tu, selection tu kita ada berapa kriteria. So, bila kita buat scoring, kata pertama yield. Yield untuk proses tu dapat berapa persen ethanol. Yang ni berapa persen, yang proses selection yang ketiga berapa persen. So, you buat scoring, you buat 1, 2, 3. Katalah markah paling tinggi 3. So, buat 3. Okay, baik, faham. In terms of raw material, macam mana? Murah ke mahal ke? Faham tak? In terms of process, you adalah you pilih lah untuk proses selection berapa kriteria. Buat value dia based on beberapa properties lah kan? Yes. You jangan buat 1, 2 je properties. Dia macam tak cukup. Dia mestilah at least more than 5 lah macam tu. Selalunya. Okay doktor, untuk provide a clear elaboration ni, ini tak ada problem sebab ini just orang kata macam nak orang kata explain balik proses selection yang kami pilih tu je lah kan? Yes. Okay, bila you dah pilih satu tu, yang ketiga tu you elaborate in detail proses yang pilih je. Okay, baik, faham. Okay, untuk yang provide a clear and complete understanding of design goals and constraint of the process selection tu, maksudnya kita orang kata provide dia punya mekanism untuk obtain bioethanol ataupun ethanol guna proses selection kita tadi tu, tapi dalam masa yang sama kita juga kena orang kata justifykan dia punya pros and cons lah. Macam justify pros banyak lagi and cons sebab kita dah pilih orang kata proses selection tu kan doktor kan? Kalau daripada sini dia kata provide a clear and complete understanding of design goal. So design goal you kena clear lah, macam ni you nak pilih nak pilih dia because of the purity for example lah, ataupun yield ataupun cost you, sebab based on based on process selection tadi tu you dah buat comparison kan, so at least you dah tahu itu goal you lah. Tapi constraint pula daripada proses tu apa limitation dia, macam tu lah. Okay, baik, faham doktor. Okay doktor, dah sampai ke part yang kami confuse ni, yang KIV ni, yang highlighted ni. Kami dah baca banyak kali tapi still tak, orang kata macam tak boleh nak proses. Dia nak apa actually, sebab macam apa yang dia dah minta ni dah ada dekat point 1, 2, 3, 4 tu, tapi rasanya dia macam minta yang lain.
Boleh Dr. explain tak? Yang ni bila you ambil proses bila you dah select satu proses tu, justify you punya selections. For example macam selectivity, sebab dalam proses yang you pilih tu kadang-kadang dia ada banyak tau. Dia macam proses selection tu, katalah you nak pilih daripada 3 tadi, you nak ambil daripada sugar cane. Okay? So bila daripada sugar cane ni, dia ada banyak lagi proses sebenarnya. Banyak lagi proses tu maksudnya macam mana Dr.? Banyak lagi, bukan lagi banyak proses, maksudnya daripada sugar cane, catalyst apa you nak guna? Faham tak? Selectivity berapa yang, so daripada reading you, bila you pilih benda tu, you fokus kepada sugar cane tu, for example, you tengok selectivity terhighest berapa, menggunakan apa. So sugar cane tu kadang-kadang dia guna molasses tu air dia kan. Betul. Dia nak guna daripada waste apa-apa, macam daripada sugar cane tu dia ada waste dia juga production kan. So you tengok yang mana selectivity paling tinggi, you justify. Cost dia macam mana, so justify raw material, equipment, efficiency, impact on the environment and safety issue. So selalunya dia relate juga dengan yang kedua tu, tetapi yang ni dia macam detail sedikit. Macam tu. Maksudnya orang kata yang kedua tu kita explain apa secara orang kata macam summary, tapi main ke number yang saya highlight ni kita explain lebih detail ikut properties yang dia minta dalam soalan ni lah kan? Ya, katalah you dah pilih tadi kan, productions of bioethanol menggunakan biomass. So daripada situ you pilih kenapa, in terms of raw material dia macam mana. You explain detail lah, maksudnya raw material boleh nak pilih apa-apa lagi sebenarnya, tapi you pilih benda ni sebab easy to access, abundantly available locally, macam gitulah. And then cost material pun tak adalah complicated, macam tu. Okay, baik, faham Doktor. Okay Doktor, untuk proses flow diagram ni kan kita kena nanti untuk part 3 ni yang equipment design distillation ni sebab dia minta asing provide the type of distillation with justification, lepas tu dia minta lagi flow composition, and then kat part 1 ni dia ada kata provide your process flow diagram for bioethanol production which complete stream label, equipment number, tagging and at least 2 operation condition. So dia daripada start sampai habis kan, sampai habis ke, sebab apa yang kami faham mengikut perbincangan kami, dia PFD ni adalah bermula daripada proses selection, lepas tu production of bioethanol, lepas tu recovery, lepas tu sampailah purified. Betul tak Doktor? Proses flow diagram ni sebenarnya proses macam mana ethanol tu dihasilkan. Dia bukan proses selection tu. Macam mana proses first step dia nak hasilkan. Pertama, raw material. Raw material kamu, katalah kamu nak guna sugar cane tadi kan. Sugar cane tu perlu tak kita filter? Perlu tak kita tapis untuk buang solid? You nak pakai apa, liquid ke solid? Okay. So kiranya dia nak, sekiranya dia memerlukan proses filtration, so you letak pre-treatment. Kalau memerlukan pre-treatment lah. So pre-treatment teknik. Macam tu. So pre-treatment tu, lepas pre-treatment, apa benda yang ada dalam bila you baca production of ethanol tu, dia akan bagi dulu. First, apa kena buat. Second, bila pre-treatment kena heating. Lepas heating, masuk dalam desiccator, for example, masuk dalam decanter sebab nak buang solid lagi, for example. So then masuk kepada fermentation dan seterusnya sampailah purification. Dia macam set daripada mula bila you masuk sampailah buat satu. That is the process flow diagram. Okay, baik Doktor, faham. Maksudnya kita just orang kata proses flow diagram ni just orang kata step ethanol tu diproduce, tapi cuma dalam bentuk orang kata lebih yang lagi clear lah kan, kita nampak flow tu ke mana-mana, bukanlah overall daripada proses selection tu. Daripada proses selections tadi, you dah boleh explain kan in detail first step is apa, faham tak? Faham. First step proses dia apa dan siapa sampai apa. So proses flow diagram ni you transform elaboration tu dalam bentuk diagram. Faham Doktor. So setiap diagram tu you kena ada tagging. That's why dia nak
stream label. You nak tahu, you pandai tak buat stream label ni macam mana? Stream label 1, label 2, sebab dalam kilang dia memang setiap stream tu dia akan bagi nama supaya dia tak confuse. Lepas tu equipment tu you kena tahu apa beza equipment dengan stream. Stream tu piping lah. Kalau equipment tu equipment lah. So equipment tu you kena tengok standard orang tulis equipment macam mana. Kalau fermenter, orang tulis fermenter tu apa simbol dia. Macam kalau reactor apa simbol dia, kalau distillation apa simbol dia, kalau filtration apa simbol dia. Itu dia nak equipment numbering dan tagging. Dia nak tengok you macam mana you cari information tu. And then operating condition tu macam for example reactor, you tengoklah untuk reactor tu temperature dia berapa, pressure dia berapa. Itu dah paling dua operating yang paling orang kata paling simple lah, maksudnya dalam semua equipment ada benda tu. Okay, faham Doktor untuk part tu. Okay, kita move ke mass balance pula. Sabi ada tanya apa tadi untuk mass balance ni? Sekejap Doktor, untuk yang PFD tu kan, Doktor suggest kita orang guna application apa? Atas Words ke ada application lain untuk kita gunakan PFD? You guys pernah explore ni tak? Super Pro? Tak pernah lagi Doktor. Belajar lah. Super Pro is good. Maksudnya dia ada dua, sama ada you nak buat block diagram. So buat block diagram is dalam Works tu lah. Tapi block diagram ni dia tak nampak macam cantik lah sebab block kan. So selalunya orang akan start dengan block diagram dulu. So daripada block diagram tu kita transfer kepada proses flow diagram yang sebetulnya. So proses flow diagram tu pertama you boleh guna Super Pro ataupun HiSys. Tapi kalau you pilih bioprocessing, you tak boleh guna HiSys, you boleh guna Super Pro. Super Pro lagi friendly as compared to the HiSys. Satu lagi adalah sebab this practice dia tak adalah sampai you simulate. Simulate tu maksudnya you run benda tu, you tengok at the end keluar ethanol tu berapa. Macam tu, dia tak nak macam tu, dia just nak you familiar saja dengan equipment dan juga software tu lah. And then satu lagi yang paling ni adalah Visual Basic. Pernah dengar ke Microsoft Visual Basic? Pernah. Visual Basic tu pun kalau you perasan dia ada piping, dia ada general equipment, dia ada electrical, dia ada mechanical kan. You ambil chemical ada proses, ada ni So bermain daripada situ you dah boleh buat proses flow diagram yang cantik. Tak perlulah you lukis reactor tu satu-satu, dia dah ada dah basic reactor, simbol reactor tu macam mana. So you tarik je daripada Visio tu. Alright. Okay, faham. Okay, untuk next question tentang mass balance. Untuk mass balance kan Doktor, kita nak kena buat dari mana mass balance tu, daripada start macam berapa tan, contoh kita guna sugarcane kan, berapa tan sugarcane and then sampai ke hujung ke Doktor? Ke kita start mass balance tu after proses? Kalau this practice dia nak tengok you buat material balance tu secara holistic, secara one to one daripada equipment tu, tetapi tak adalah perfect. Faham tak? Dia just nak you buat konsep mass balance. Pertama you kena tahu overall balance dulu. So buat overall balance. So then daripada situ dia determine you punya berapa production you, and then berapa material yang nak masuk, macam tu. So daripada situ you buat satu, tapi tak banyak kot sebab ethanol is proses yang paling simple. That's why kita bagi you ethanol. Dia punya equipment tu tak banyak, so that you boleh buat overall, you boleh buat material balance for each equipment tu accordingly. Kalau lah reactor tu ada 4, so you tak perlulah letak sampai 4, macam tu. Jadi memang kena start daripada first lah, macam pre-treatment tu kira depan tu. Sebab tu dia kata provide accurate and reasonable calculation basic pun kena ada, and then balance calculation macam tu. Faham. Kiranya mass balance ni untuk semua equipment dalam kita punya flow lah kan. You kena settlekan dulu proses selection dan juga proses flow diagram tu lah. Kalau you settlekan proses flow diagram, you dah clear proses you apa, and then you boleh buat material balance. Okay, pergi ke equipment design distillation tak? Yang ni dia kata provide type of distillation. Saya nak tanya Doktor, type of distillation tu maksudnya jenis-jenis yang paling sesuai untuk orang kata recover
ethanol atau bioethanol ikut kita punya percentage purified tu lah kan, macam distillation, fractional, steam, vacuum tu lah kan. Tapi you kena careful sebab ethanol, what is the criteria for ethanol water? Dia akan membentuk apa? Dia soalan ni dia nampak senang tapi sebenarnya dia tricky untuk proses ni lah. Ethanol water dia akan membentuk apa? Condition apa? Ada isotrope condition Ada isotrope condition dia ada isotrope distillation. So, bila you tahu dia ada isotrope distillations, type of reactor distillation yang you pilih tu adalah boleh cater that process. Boleh cater mechanism isotropik tu. So, justification you kenapa you pilih that distillation? Because of ni and macam mana nak improve dia punya separation. So, refer back kepada type of distillation tu. Macam mana nak improve type of distillation, nak improve yield of distillation ni, you kena guna apa? Di samping you kena tackle isotropik tu. Macam tu. Okay, saya faham. Boiling point diagram tak ada masalah. Okay, yang tu pula kata. Untuk flows and composition of each stream ni, yang ni PSD juga ke macam mana? Ataupun kita extract daripada PSD yang part 1 tadi tu? You extract daripada PFD dan juga material balance. Sebab flow you kena tahu berapa, bila you buat material balance you akan tahu flow rate kan, setiap yang masuk, setiap piping. So you akan ambil daripada material balance. Composition pun daripada material balance. Cuma dia nak tahu sebab distillation kan ada tiga line, satu input, dua output kan. So dia nak tahu setiap composition tu macam mana you punya arrangement. Okay. Tapi ada lagi nak tanya. Kami dah settle dah. Itu je soalan kami. Okay. Kejap doktor, ada lagi sorry ya. Sekejap. Tadi dah list dah. Untuk calculation, boleh refer satu artikel ataupun banyak artikel untuk backup, orang kata macam backup data lah. Boleh refer banyak-banyak. Selalunya kita akan refer macam a few article sebab sometimes the article dia hanya fokus pada fermentation. So dia akan cerita pasal yield of the fermentation je. So bila you go kepada purification, you nak tengok efficiency setiap equipment tu, you boleh refer kepada paper lain juga macam tu. So tak spesifik kepada satu lah, boleh je. Tapi you cite lah daripada information tu yang ambil daripada mana. Maksudnya cite tu maksudnya setiap statement yang you tulis tu ini adalah reference dia daripada paper mana yang you baca macam tu. So dia nak ajar you macam dapatkan data yang solid lah. Wikipedia tak boleh guna tau. Okay, baik doktor, yang tu tahu. Okay doktor, itu saja soalan kami. Sabir ada lagi Sabir nak tanya? Sabir, group Sabir dia nak tanya. Kejap doktor, untuk patah balik lah untuk proses background tu kan doktor. Okay. Jadi macam since yang propose a process technique in ethanol recovery and justify your selection betul kan doktor? Kan dia ada banyak configurations kan, and each configurations dia ada lain-lain usage of lain-lain energy requirements kan. So kita compare through that lah kan, and then ada certain configuration ada 2 column distillation, and then ada certain configuration ada 1 je distillation column. Itu based on you punya selections lah, you nak pilih apa sebenarnya. Itu dalam course lah kan doktor? Dalam course, and then sebab dia akan berkait sekali dengan you punya proses flow diagram tu, kena berhati-hati. Sebab in out tu nanti sebab you nak tambah equipment lah apalah. Yang penting you kena faham you punya proses tu macam mana. Oh, okay. Faham doktor. Saya soalan tu je lah. Okay. Ni dah nampak banyak right ni. Okay lah ni. Yang tu je kot doktor nak kami nak tanya. Yang lain tak ada dah kot. Yang semua dah clear dah. Okay. Senang je. Okay, boleh Boleh.
It Alright. So, good luck nanti you punya test. Lambat lagi kan? 20 hujung sekali kan? 30 hari bulan. 30 eh? Tak mau tarikh dengan submission. Oh, ya ke? Yeah. So, boleh lah lewat sikit okey je. Lewat sehari boleh lah. Terima kasih doktor. Nanti bagi tahu yang lain, lewat sehari pun boleh lah you nak touch up. Tapi at least by now korang dah siap lah draft kan. Dah. So that nanti hari last day tu touch up je. Okay, baik doktor. Okay. Thank you Doktor, doktor. yang report ni Alright, ada welcome. format macam format tertentu dia ke doktor? Untuk yang report ni, assignment ni. Ke macam tak ada sangat? Tak adalah sangat format ni, tetapi you buat proper report lah. Faham. Janganlah macam terlampau tonggang terbalik sangat macam tu. Seboleh-bolehnya ada table, ada image macam tu. Alright. Faham. Okay? Okay. Okay doktor. Alright. Thank you doktor. Okay, Thank you welcome. doktor. Thank you doktor. Okay. Sampai raya doktor. Sampai raya semua. Good luck test nanti. Okay. Okay.